Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada awak semua yang sudi meluangkan masa untuk melihat video saya hari ini. Okey, nama saya Nora Fiza. Boleh panggil saya Cikgu Fiza, Cikgu Nora. Nak glamour sikit boleh panggil saya Cikgu Nora. Okey. So, hari ini saya akan mengajar awak subjek Sains Form 1 Chapter 1. Bab 1. Senang je bab 1 ni kan. Okey, apa yang you tahu? Pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Apa itu sains? Apa itu sains? Sains ni memang berada di sekeliling kita. Okey, kita tengok. Sains adalah satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian serta kajian eksperimen. Itu sebab kita ada makmal sains. Okey, so kita pergi kepada kepentingan dia. Okey, apakah kepentingan sains? Banyak. Antaranya, kita boleh tengok dalam segi perubatan. Perubatan. Okey, lagi komunikasi, pertanian dan sebagainya. Okey, perubatan. Okey, perubatan, penemuan cara macam mana kita nak ubat, rawatan untuk penyakit-penyakit tertentu. Okey, serta kita dapatkan macam contohnya coronavirus sekarang ni kan, macam mana kita nak dapatkan dia punya vaksin. Okey, so kita punya researcher, saintis, doktor, pakar kita tengah berusaha untuk mencari vaksin untuk penyakit pandemik COVID ini. Alright, komunikasi. Dia akan merapatkan kita dengan orang yang jauh. Itu adanya komputer, adanya telefon. Alright. Untuk pengangkutan, senang. Sekarang ni, kalau dulu pengangkutan ni satu kemahuan, sekarang ni keperluan. Nak pergi mana-mana, kita kena ada pengangkutan. Okey, kita pergi kepada makmal sains. Okey, makmal sains biasalah dalam makmal you akan jumpa radas. Kita ada 3 jenis radas. Yang pertama adalah radas untuk menyukat isi padu cecair. Contohnya silinder penyukat. Alright. Yang seterusnya, mengisi bahan kimia. Contoh, kita nak isi bahan kimia, apa dia? Kita pakai kelalang kon. Okey. Dan yang seterusnya adalah untuk memegang radas. Contohnya kaki buret. Next, kita pergi quantity physics. Okey, subtopiknya seterusnya adalah quantity physics. Quantity physics ada 5. Apa dia? Yang pertama, jisim. Okey, ukuran dalam unit kilogram. Yang kedua, panjang. Ukuran dalam unit meter. Yang ketiga, masa dalam unit saat. Alright. Yang keempat, suhu dalam unit Kelvin. Bukan darjah Celsius tetapi Kelvin. Yang kelima, arus elektrik dalam unit ampere. Okey, ini memang you akan jumpalah. Okey, dalam sains ini adalah kuantiti yang biasa you akan jumpa. Alright, seterusnya kita pergi kepada ketumpatan. Apa itu ketumpatan? Ketumpatan tu terbahagi kepada 2, iaitu timbul dan tenggelam. Ingat, timbul dan tenggelam. Yang mana satu yang lebih tumpat? Yang mana satu yang kurang tumpat? Siapa tahu? Okey, you kena ingat. Kalau yang timbul, dia adalah kurang tumpat. Okey? Tenggelam, dia lebih tumpat. Apakah itu ketumpatan? Ketumpatan adalah jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Okey? Kita macam mana nak ingat? You buat macam ni. Ini adalah jisim ketumpatan isi padu. Alright? Jisim dalam unit kilogram. Ketumpatan, jisim dalam gram.
isi padu sentimeter cube. So, jangan kacau I. Jisim, ketumpatan dan isi padu. Kalau dekat sini ketumpatan, kalau dia bagi soalan untuk mencari jisim, you tutup jisim, ketumpatan dan isi padu. Kalau macam ni adalah darab, kita darab dia. Kalau dia bagi jisim dan ketumpatan, dia suruh you cari isi padu, you tutup isi padu. So jisim bahagi dengan ketumpatan. Itu adalah cara untuk menjawab. Okey? Boleh? Okey, kita teruskan dengan last but not least, penyiasatan saintifik. Okey, lupa. Sebelum tu, you kena tahu untuk ketumpatan, untuk menggunakan rumus, kita perlulah pastikan bahan tersebut adalah sekata. Kalau tak sekata, kita memang tak boleh guna rumus. So, kita nak guna apa? Kita guna penyiasan air. Alright? Okey, dalam penyiasatan saintifik, kita ada langkah-langkah dia. Okey, apakah langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik? Yang pertama, you kena tahu apa masalah dia. Alright? Okay, you kena mengenal pasti masalah. Bila you dah dapat tahu masalah tu, baru you cari hipotesis. Kenapa? Masalah ni dan kenapa? Seterusnya, you dah tahu masalah apa. You buat hipotesis sendiri. Kemudian, you merancang eksperimen. Rancang dulu. Okay? Bila you dah rancang eksperimen, you buat eksperimen tu. Lakukan eksperimen yang telah dirancangkan. Okey, cukup. Yang keempat. Yang kelima, bila you dah buat eksperimen, you mesti kena ada data. So, you kumpul dulu semua data. Bila semua data dah kumpul, yang keenam, you menganalisis dan mentafsir data yang telah dikumpulkan tadi. Kemudian, dah siap, baru you buat kesimpulan. Okey, bila dah siap semua daripada atas sampai bawah, baru you buat laporan. Okey, itu saja daripada saya bab 1 form 1. Jumpa lagi untuk bab yang seterusnya. Bye.